لكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat Dia, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah yang dikarang dia, yang diterjemahkan daripada kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang diterjemah oleh Al-Syekh Al-Allamah Idris Khayyat Al-Fatani Al-Makki rahimahullah wa ta'ala. Dan kita masih lagi pada membicarakan fasal berkenaan dengan ikhlas dan juga niat. Jadi dia kata ni sambungan malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata, kiaskanlah olehmu kepada yang lain. Daripada demikian itu, daripada segala niat yang saleh dan juga yang elok. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang bahawa kita hendaklah memperbanyakkan niat-niat yang baik
di dalam satu-satu amalan mubah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebelum ni kita diberikan contoh oleh pengarang kepada kitab ni, bila mana seseorang dia membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, baca Al-Quran tu pun dah dapat pahala daripada Allah. Setiap satu huruf akan diberikan 10 darjat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kitab ni kata, kalaulah dia baca Quran kerana nak munajat dengan Allah. Tuan-tuan, Quran ni kita boleh jadikan dia alat ataupun kita jadikan dia sarana untuk munajat kepada Allah. Kerana dia adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut oleh sebahagian ulama, orang yang membaca Al-Quran maka seolah-olah seperti dia sedang berkomunikasi, dia sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, sebab itu dalam Al-Quran kita tengok kadang-kadang ayat tu dimulai dengan panggilan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tuan, Allah Ta'ala panggil kita manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman pun kita juga. Jadi sebahagian daripada ulama dia kata, orang yang membaca Al-Quran itu seolah-olah macam dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tadi niat kita nak baca Quran, pahala dah. Kemudian niat kita kerana munajat dengan Allah, pahala lagi. Kemudian kata Imamul Haddad, kerana kamu nak membongkar ilmu-ilmu yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Quran ni kita nak kena bongkar, kita nak kena huraikan satu persatu ilmunya, maka dia akan mendatangkan faedah kepada kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa Al-Quran la raiba fih, yang mana kitab ni dia tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dia adalah petunjuk kepada orang-orang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, ulama tafsir tambah lagi, dia bukan hanya setakat petunjuk untuk orang bertakwa, bahkan Al-Quran ini siapa-siapa yang nak dapatkan darjat takwa kepada Allah, maka adalah dengan cara dia beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Masya Allah, takwa ni dia merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana takwa dia merangkumi segala kebaikan. Dan tuan, sebab itu kita kena dapatkan darjat takwa dengan Allah ni. Kerana dalam takwa dia merangkumi keseluruhan kebaikan ada dalam takwa kepada Allah. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, yang dikatakan sebagai takwa kepada Allah, yang pertamanya adalah khaufun minal jalil, iaitulah dia ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang yang bertakwa. Dan kemudian sifat orang yang bertakwa itba'ut tanzil, dia adalah orang yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran.
dan juga hadis-hadis Nabi SAW menjadi ikutan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang bertakwa ni adalah orang yang isti'dadu bitanzil. Dia adalah orang yang bersedia untuk hari pertemuan dengan Allah. Tuan-tuan tengok nah. Maka seluruh daripada ketakwaan itu, seluruh kebaikan terkandung di dalam satu kalimat yang namanya adalah takwa kepada Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang nak darjat takwa ini, maka panduannya adalah Al-Quranul Karim. Dan tuan, kalaulah kita baca Quran kerana nak bongkak isi kandungan Al-Quran, pahala lagi. Pahala baca besar dah. Dan tuan, pahala ni dia tak boleh dikira dengan kiraan dunia, tak boleh. Kerana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, bahawa satu darjat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah menyamai dengan dunia dan juga segala isinya. Tuan-tuan, jadi kita nak kira lagu mana tu? Dunia dan juga segala isinya. Tuan-tuan, kita orang Malaysia pun tak habis round satu Malaysia lagi. Ini kan pula ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyamai dengan dunia dan juga segala isinya. Tuan-tuan, yang ni baru satu pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayang, baca Quran dengan huruf-hurufnya itu diberikan darjat, kemudian pahala munajat, kemudian pahala kita bongkak segala ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, maka lumayanlah pahala kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ni tuan-tuan, kebajikan-kebajikan yang kita dapat ni, ianya adalah untuk kita buat bekal nanti pada hari akhirat bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Taala kata, wa tazawwadu, hendaklah kalian semua membuat bekalan, kata Allah. Tuan-tuan, apa dia bekalan esok kita nak jumpa dengan Allah? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang bertakwa ni adalah orang yang memperbanyakkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, qiyas olehmu. Maknanya kita buat juga kepada perkara yang lain juga. Nanti dia akan bagi contoh lagi. Qiyas olehmu kepada yang lain. Daripada demikian itu, daripada segala niat yang saleh, yang elok-elok. Tuan-tuan, hati kita ni dia mesti kena senantiasa lintas dengan lintasan perkara yang elok-elok. Tuan-tuan, hati dia merupakan benda yang paling cepat untuk berubah. Paling cepat. Kerana tu di antara doa Nabi SAW. Tuan-tuan, doa ni pun kita boleh amal sama-sama. Bagus doa ni. Pasal apa? Kerana kita nak istiqamah, beramal, taat, menjadi umat Nabi SAW sampailah akhir hujung nyawa kita. Tuan-tuan, mudah-mudahannya macam tu. Sebab itu di antara doa Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tengok Nabi SAW doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tuan-tuan, hati kita ni dia cepat sangat berubah. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dia dah mempunyai niat dan juga keazaman yang elok, yang bagus dah. Tuan-tuan, tapi dia tak boleh istiqamah, dia tak boleh kekal dengan niat dia. Akhirnya lari daripada tujuan yang asal dia, kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tuan, maka kerana tu Nabi SAW doa dengan Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati ni supaya dia tetap berada di dalam agama kamu. Tuan, maknanya apa? Kita minta supaya hati ni terus tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, orang yang mendapatkan istiqamah, dia mendapatkan kemuliaan yang besar daripada Allah. Tuan, sebab itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, dia beritahu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah adalah lebih baik daripada mendapatkan 1000 karamat daripada Allah. Tuan-tuan, bila sebut karamat ni apa dia? Karamat ni benda luar biasa lah. Hak tu karamat. Hak tu karamat, benda yang luar biasa. Dia boleh berjalan atas air, orang tak boleh, dia boleh. Ni benda luar biasa ni. Tuan-tuan, apa ni orang lain kalau nak pi mana-mana, nak kena naik kereta contohnya, dia tak payah. Dia langkah 2-3 langkah sampai kat tempat tu. Orang lain naik kereta, naik motor, mesti nak kena bubuh minyak. Dia tak payah, tuan-tuan. Ini perkara luar biasa. Karamah nama dia. Kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun nampak benda ni adalah benda yang istimewa. Tuan-tuan, nampak istimewa. Orang lain pakai minyak, dia tak payah bubuh minyak pun. Tuan-tuan, nampak istimewa. Orang lain kalau duduk dekat atas air tenggelam, dia tak tenggelam, boleh berjalan pula lagi. Tuan-tuan, ni satu benda yang luar biasa, istimewa benda ni. Tuan-tuan, tapi ulama kata al-istiqamah, istiqamah itu adalah lebih baik daripada mendapat 1000 karamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Orang yang istiqamah ni, dia adalah orang yang terus meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala kata apa? Pada ayat yang pertama dalam suratul Isra, Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, kata Allah, Maha suci Tuhan yang telah pun memperjalankan hambanya. Tuan-tuan, hamba dekat sini siapa dia? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala, dia sebut Rasulullah dalam ayat ni dengan perkataan hamba. Tuan-tuan, berkata Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut Rasulullah dengan panggilan hamba pada peristiwa pelik dan besar ini. Tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ini besar. Besar, dia besar kerana apa? Nabi berjalan daripada Mekah ke Palestin. Kemudian daripada Palestin naik ke langit. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi magamin ghairi ma'lum, di tempat yang tak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hebat peristiwa Isra Mi'raj ni. Pelik peristiwa ni. Tuan-tuan, Nabi balik semula ke Mekah bila? Nabi patah balik sebelum terbit fajar, sebelum mainnya waktu subuh ke rumah Ummu Hani. Tuan-tuan, Ummu Hani kata, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, masa Nabi patah balik ke tempat tidur dia, aku duk berasa tempat tidur tu masih lagi hangat. Tuan-tuan, maknanya sat je. Nabi pi daripada Mekah Palestin naik semua, naik ke langit, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi maqamin ghairi ma'lum, di tempat yang tak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hebat peristiwa ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya.
kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba kerana Allah nak tunjuk kemuliaan manusia adalah ketika mana dia meletakkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu kita ni mulia kerana kita ni adalah hamba kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Bila dia diuji, raditu billahi rabbah, saya redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala ujian yang ditimpakan Allah atas kami. Tuan, kalau dia boleh buat macam tu, Masya Allah, tabarakallah, no? Walaupun dia bukan daripada golongan orang yang kuat ibadat, walaupun dia orang biasa-biasa, tuan, dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dulu pada zaman Nabi SAW ada satu orang yang mana kata Nabi SAW nanti akan datang ke dalam majlis kita. Ni kata Rasulullah tengah mengajak, kemudian Rasulullah SAW kata, saat lagi kita akan didatangi oleh seorang pemuda yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, semua pakat tunggu ni, siapa dia penghuni syurga ni, Masya Allah. Tuan, tiba-tiba mai satu orang biasa jumpa dengan Rasulullah, dia sembang lebih kurang dengan Rasulullah, kemudian dia pun pi. Tuan, kata Nabi SAW, orang yang baru tak sah ni masuk dalam majlis kita adalah pemuda daripada pemuda ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, masa itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar dia rasa nak tahu apa agak-agak amalan orang ni sampai dia dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya amalan dia? Tuan-tuan, Ibnu Umar ikuti orang ni daripada belakang. Ikut orang ni daripada belakang. Oh, orang ni tinggal kat sini, duduk kat sini. Tuan-tuan, Ibnu Umar dia jalankan plan dia. Dia buat satu plan. Dia pergi kat rumah orang tu, dia ketuk pintu rumah orang tu keluar. Kata Ibnu Umar apa? Saya sedang bermusafir. Dan musafir saya ni masih lagi jauh. Boleh tak kalau saya nak tumpang di rumah tuan barang sehari dua? Tuan-tuan, ni plan yang diatur oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, yang terkenal sebagai orang yang meniru. Dia banyak meniru setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ibnu Umar ni masya-Allah, bila orang yang tak dan jumpa dengan Rasulullah tapi dan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, depa tanya dengan sahabat-sahabat Nabi, ya ashabi Rasulillah, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, kami nak tanya Rasulullah ni macam mana? Tuan, mereka kata apa? Fanzur ila Ibnu Umar. Kalau kamu nak tengok Rasulullah macam mana, tengok kepada Ibnu Umar. Macam itulah Rasulullah. Masya Allah. Tuan-tuan, Ibnu Umar ni sebagian besar daripada sunnah dia amalkan. Ni Ibnu Umar, orang yang sangat cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ibnu Umar pun bermalam di rumah orang ni. Tuan-tuan, bila Ibnu Umar tengok, semayang macam aku semayang, beramal macam aku beramal, apa special? Apa yang istimewa daripada orang ni? Beramal macam biasa, tak ada apa-apa yang istimewa. Tuan-tuan, bila satu malam tengok tak ada apa, kan? Tidur pun macam orang biasa, sembahyang pun macam orang biasa, zikir pun lebih kurang. Tuan-tuan, esok pagi Ibnu Umar pun akhirnya dia mengaku pada orang ni. Dia kata, tuan, sebenarnya saya ni adalah Abdullah ibnu Umar, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terperanjat orang ni. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar kata pada orang ni, semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beritahu nanti akan datang dalam majlis Rasulullah seorang pemuda daripada pemuda ahli syurga Allah.
Jadi bila kami tunggu, tengok-tengok tuan yang mai. Maka aku berasa nak tahu apa amalan tuan, sehinggalah dimasukkan dan mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang ni dia kata apa? Tak ada apa, dia kata. Tak ada amalan yang lebih daripada orang. Cuma kata orang ni, aku hanya meletakkan diriku sebagai hamba Allah, tu yang pertama. Dan kemudian aku tidak pernah pun dengki dengan manusia, malah aku mendoakan supaya orang ni ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala, dan aku ada perasaan kasih dengan sesama Muslim. Tuan-tuan, maka Abdullah bin Umar bila dengar benda tu, dia kata apa? Memang patut kamu menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak dapat kelebihan, nak jadi orang istimewa, tuan-tuan letakkan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata kat sini, jadi kita memperbanyakkan niat-niat yang baik. Pasal apa? Kerana hati kita ni dia mudah berbolak-balik. Saat-saat nanti dia nak buat kebaikan, saat-saat nanti dia nak buat kejahatan. Tuan-tuan, maka selalulah kita berniat dan memperbanyakkan niat-niat yang baik kepada amalan yang kita nak lakukan. Maka dia kata, dan misalnya pada pekerjaan yang mubah, bahawa niat engkau dengan makan misalnya. Tuan-tuan, malam ni dia bawa pula misal makan. Tuan-tuan, Masya Allah, makan ni perkara dunia lah tu. Kan? Makan ni dia adalah perkara dunia. Saat-saat nanti karang makan, saat-saat nanti makan. Tuan-tuan, bahkan makan ni ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperbanyakkan makan dia akan menjadi mudarat. Tuan-tuan, mudaratnya pada kesihatan satu, bila mana dia banyak makan, sebagaimana hadis Nabi SAW, bermula penyakit itu adalah daripada perut manusia sendiri. Tuan-tuan, yang betul ya? Kan? Yang betul. Hari ni macam-macam masuk kan? Macam-macam masuk kita hari ni. Lagi lah ni ada kopi 3 in 1 ni kan. Tongkat ali plus tongkat ali hutan. Tongkat ali hutan plus ubi jaga. Ubi jaga plus tamar tamar macam-macam lah. No? Campur 17 dalam satu. Bukan 3 dalam satu lah. 17 dalam satu. Tuan-tuan, mak mentua saya, dia ada amai satu kopi. Tapi tak perlulah kita sebut nama kopi tu. Cari sendiri lah. Kan? Tapi 3 in 1 ni memang tak bagus. No? 3 in 1 ni tak bagus. Sebab satu sachet saja pun 4 sudu gula. 4 sudu besar gula. Satu sachet tu 4 sudu besar gula. Gula ni sebagaimana yang disebut dalam medis, dalam perubatan, gula putih ni memang tak berapa nak elok lah untuk kesihatan tubuh badan. Tuan-tuan, mak mentua saya dia duk amai satu kopi ni. Minum-minum akhirnya apa? Hampir-hampir dah nak kena kanser perut. Hampir-hampir dah nak kena. Kemudian bila scan, ada dah sikit jadi, hantu kita potong. Alhamdulillah, sihat sampai hari ni. Pasal apa? Dia baru nak mula. Kira-kira baru stage yang pertama lah. Dia baru nak mula. Tuan-tuan, betul kata Nabi SAW, bermula penyakit itu adalah daripada perut manusia itu sendiri. Tuan-tuan, bila sebut makan ni, tak kurang juga Nabi SAW dan para ulama yang lainnya, tuan-tuan, mereka menyebut berkenaan dengan mudarat makan ni. Yang pertama, dia mudarat kepada kesihatan, bila mana makan yang tak tentu halal. Kemudian makan tu pula sampai kenyang yang melampau. Tuan, dia mudarat pada kesihatan. Itu pertama. Yang kedua, makan yang banyak ni dia akan menambahkan lagi hawa nafsu kita. Masya Allah. Sebab itu Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia sebut dalam Diwan Al-Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku suka kepada makan yang sedikit, kata Imam Syafi'i,
Kerana apa? Makan yang sedikit meringankan tubuh badan untuk beribadat kepada Allah dan menajamkan akal fikiran. Ya betul ya. Kalau dah kenyang Allah. Nak tengok bulan puasa kan. Kita duk buka puasa, apa ni talam jitra masuk, pasembot langgak masuk. Apa lagi? Akhirnya sembahyang tarawih pun tak ada rayang. Malam tidur, bangun-bangun esok pagi baru nak bangkit semula. Masya-Allah. Tuan-tuan, tapi disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Dia kata apa? Bahawa niat engkau dengan makan, dia kata contoh makan, menjunjungkan perintah Tuhan engkau pada firman-Nya. Nampak tu? Tuan-tuan, bila mana kita makan contohnya, hari tu dia bawa contoh baca Quran yang macam-macam niat dekat situ. Malam ni dia kata apa? Contohnya pada makan, dia kata. Tuan-tuan, tadi kita sebut makan ni adalah perkara dunia lah. Dan tak kurang Nabi sebut, ulama sebut ada kemudaratan pada makan ini. Tuan-tuan, tapi Imam Al-Haddad dia sebut, jikalaulah niat makan itu kerana menjunjung perintah Tuhan engkau, kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu min tayyibati, makanlah kamu semua daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang kami berikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuma makan ni kita nak kena tengok sumber kita makan daripada mana. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni dan ayat lain, sebelum Allah Subhanahu wa taala nak suruh beribadat pada dia, Allah Taala sebut dulu perkataan makan. Dan contoh dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul sekalian, kulu min tayyibatin, kata Allah, makanlah daripada hak yang baik-baik. Tanda kemudian daripada tu barulah Allah Ta'ala suruh beribadat kepada dia. Tuan-tuan, ulama tafsir kata, kenapa dia mula dengan makan dulu, kemudian barulah ibadat dengan Allah? Tuan-tuan, kerana apa yang kita makan, dia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita. Sebab itu kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, sesungguhnya siapa-siapa yang makan yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, hati-hati kena perhati tengok sumber kita makan tu daripada mana. Kemudian antara benda yang haram dengan yang tidak ni, dia ada tengah-tengah yang namanya adalah syubhat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah pernah satu hari dia makan satu makanan, kemudian dia dapat maklumat bahawa sumber makanan tu daripada sumber yang syubhat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar berusaha keluarkan makanan tu daripada mulut dia. Seboleh-bolehnya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana mengambil sebiji tamar daripada hasil zakat. Tuan-tuan, maka Rasulullah kata apa? Dalam hadis sebut Nabi korek mulut cucu dia dengan sebut apa? Pasal apa nak keluarkan sebiji tamar ni? Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, ketahuilah keluarga Muhammad tidak mengambil zakat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, makan ni dia memberi kesan kepada amalan yang kita lakukan. Sebab itu kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang makan daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermaksiat, sama ada dia nak ataupun tak nak, dia bermaksiat dengan Allah.
Masya Allah. Oi, kesan dia besar. Bila mana kita makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah. Sebab tu nak kena tengok terutamanya bagi orang-orang yang minta maaf, ada kuasa misalnya. Bila orang ada susah, kita boleh tolong-tolonglah. Tak perlulah kita nak ambil advance daripada dia. Tu kerja kita. Tak perlulah kita nak tunggu duit bawah meja dulu baru kita nak buat kerja. Tak usah. Pasal apa? Pengakhiran dia tak berkat, dan esok-esok kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang makan daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermaksiat. Sama ada dia nak ataupun tak nak, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, dia akan bermaksiat dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, berbeza dengan orang yang makan yang dihalalkan oleh Allah. Bila dia makan daripada sumber yang dihalalkan oleh Allah, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia akan taat dengan Allah. Sama ada dia nak ataupun tak nak, dia taat dengan Allah. Dia tahu tak tahu, dia pasti akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu persoalan makan ni Allah Ta'ala letakkan dalam ayat pada permulaan. Kemudian daripada tu baru beramai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, masa dia pergi ke rumah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, guru dia. Masa dia ziarah ke guru dia, Imam Syafi'i dihidangkan makanan oleh Imam Malik. Maka Imam Syafi'i makan dengan begitu banyak makan. Tuan-tuan, maka pengikut-pengikut Imam Syafi'i berasa pelik. Wahai Imam, kamu mengajak kepada kami supaya mengurangkan makan. Tapi pasal apa kamu ni, bila Imam Malik bagi makanan, kamu makan banyak? Tuan-tuan, apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, kerana aku yakin rezeki yang dimiliki oleh Imam Malik adalah rezeki yang sangat halal. Aku yakin dengan dia. Kerana makanan ni halal, sudah tentu ada barakah padanya. Kerana itulah aku makan dengan begitu banyak, supaya mengalir keberkatan itu di dalam tubuh badanku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, bila kata barakah ni apa dia? Barakah ni adalah ziyadatul khair. Itu makna barakah. Makna barakah bertambahnya kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun yang kita dapat tu sikit, tapi kalau dia halal, daging yang tumbuh tu daripada yang halal, tuan-tuan, kita akan kuat ibadat dengan Allah. Bila kita taat dengan Allah, tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, orang yang taat dengan Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu jangan buat benda yang diharamkan oleh Allah. Kalau buat, taubat dengan Allah Ta'ala. Kalau ada rasa nak buat tak buat lagi, ada duk rasa, istighfar dengan Allah, minta kekuatan supaya kita tak buat benda yang diharamkan oleh Allah. Apatah lagi masuknya benda-benda haram ke dalam tubuh badan kita. Kerana kata Nabi SAW, daging yang tumbuh daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, tempat daging tu tidak ada tempat yang lebih layak untuk dia melainkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, kalau kita makan ni kerana menjunjung perintah Allah, yang ni kita makan ni kerana Allah Ta'ala yang perintah, kerana Allah Ta'ala yang suruh, dan engkau niat dengan dia akan berkuat atas taat akan Allah Ta'ala,
dan engkau niat akan mensebabkan pada mengeluarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berapa niat dah tu? 3 niat pada makan. Yang pertama, dia makan kerana perintah Allah, tu pertama. Tuan-tuan, dia dapat pahala. Yang kedua, dia makan kerana apa? Supaya sihat tubuh badan, dia boleh taat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tu dapat pahala. Dan yang ketiga, supaya apa? Supaya dia boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tu satu lagi niat dan satu lagi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kira-kira kita ni nak masuk ke syurga Allah mudah lah no. Dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu kira-kira kita nak mendapatkan kelebihan daripada sisi Allah mudah. Banyak jalan-jalan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan terbesar umat ini telah dapat daripada Allah jaminan syurga. Yang tu yang paling besar. Kata Nabi SAW, umat ini sayadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Umat ni dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala illa man abau, melainkan orang yang tak nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jaminan syurga ni besar sangat kepada kita. No? Pasal apa? Kita dilepaskan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat berikutnya pada umat ni, yang ni kita baca malam ni. Bila mana ada banyak niat dalam satu amal yang mubah, asalnya mubah. Tuan-tuan, kita buat pun tak ada apa-apa, tinggal pun tak ada apa-apa, dia mubah. Dia tak terlibat dengan wajib, dia tak terlibat dengan sunat, dia tak terlibat dengan makruh, dia tak terlibat dengan yang diharamkan, dia mubah. Tuan-tuan, tapi benda mubah ni kalau niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala, maka 2-3 niat sekalipun, semua tu diberikan pahala penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, akan mensebabkan pada mengeluarkan syukur daripada engkau bagi Tuhan engkau, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Artinya, makanlah oleh kamu daripada rezeki Tuhan kamu dan juga syukur olehmu baginya. Tuan-tuan, kalau kita makan kerana beramal dengan ayat-ayat ni, tuan-tuan, makan kita tu akan dikira pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kiaskan kepada benda-benda yang lain. Tuan-tuan, kalau kita tidur kerana nak kuatkan tubuh badan, kerana kita nak segakkan tubuh badan, supaya boleh cari yang dihalalkan, supaya kita boleh taat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tolong orang, kita memang nak tolong dia, kita bersyukur atas nikmat kepada Allah. Kemudian kerana nak menjalin silaturahmi, tuan-tuan tengok ada berapa niat dah tu. Maka semuanya itu, kata Imamul Haddad, akan diberikan pahala besar dan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kita ni banyak kurang, maka kita perbanyakkanlah niat-niat yang baik itu. Mudah-mudahan niat yang baik itu dia menjadi saham kita nanti bila mana esok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.